Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Ashraf bin Ismail. Nombor matrik 260665. Saya wakil kepada kumpulan saya yang dianggotai oleh Muhammad Izzat bin Abdul Mu'in 260977, Muhammad Arif bin Muhammad Sabri 260974, Muhammad Hanif bin Abdul Jalil 260722, Puan Fatin binti Abu Hanifah 260600, dan Puan Nuraini binti Muhammad Jamil 260769. Pembentangan kami mengenai tentang penerokaan budaya Jepun menurut sudut pandang 4 nilai Hofstede. Model dimensi budaya Hofstede merupakan satu cubaan yang dilakukan oleh Fred Hofstede, seorang ahli akademik berbangsa Belanda, bagi menjelaskan nilai perbezaan budaya dan bagaimana untuk berinteraksi dengannya. Ia digunakan secara meluas sebagai rujukan dalam bidang kajian komunikasi antara budaya, psikologi merentas budaya dan pengurusan antarabangsa sejak tahun 80-an lagi. Model ini mempunyai beberapa aspek atau dimensi yang menjadi teras utama perbincangan mengenai budaya, iaitu individualisme atau kolektivisme, mengelak ketidakpastian, angketin avoidance, jarak kuasa power distance, dan maskulin atau feminines. Hofstede membuat penambahan terhadap dimensi perbincangan, iaitu dengan mempertimbangkan dinamik kerja Confucian yang menggambarkan nilai tradisional masyarakat Cina. Dalam Hofstede, beliau menyatakan terdapat 6 dimensi bagi model tersebut, iaitu penambahan dimensi orientasi jangka masa panjang atau pendek, serta kelonggaran atau keterhadan dalam penulisan. Ni 4 dimensi asal kajian Hofstede akan dibincangkan dalam menerangkan budaya masyarakat Jepun di timur dunia. Jepun ataupun Nippon merupakan negara kepulauan yang terletak di timur benua Asia dan menghadap lautan Pasifik yang terbentang luas. Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku dan Okinawa merupakan pulau-pulau utama yang membentuk negara yang digelar negara matahari terbit ini. Hampir 80% daripada bentuk muka bumi diliputi gunung ganang. Namun, penduduknya tertumpu tidak jauh daripada 70 batu dari pantai, membuatkan masyarakat Jepun dikatakan berorientasikan laut. Dari sudut demografinya, Jepun mempunyai penduduk sebanyak 125.71 juta orang dan 90% daripadanya berbangsa Jepun. Minoriti terdiri daripada pelbagai negara lain. Oleh itu, sebahagian pengkaji menyatakan bahawa negara Jepun mempunyai masyarakat homogen, tetapi Lai 2001 menyatakan hal sebaliknya. Masyarakat Jepun sebenarnya adalah masyarakat multi-etnik kerana perbezaan konsep etnik yang diaplikasi. Dari sudut agama, Shinto dan Buddha merupakan pegangan utama bagi masyarakat Jepun. Peratusan masing-masing sebanyak 48.6 dan 46.3%. Dimensi pertama, individualism atau collectivism. Individualism bermaksud nilai autonomi dan kemandirian emosi sebuah negara serta memandangkan aspek kedudukan individu dalam masyarakat. Manakala kolektivisme merupakan satu sikap, kepercayaan dan gelagat yang terkumpul terhadap individu daripada pelbagai latar. Menurut Hofstede dan Bond 1984, kolektivisme juga dapat difahami dengan keadaan yang menggalakkan perasaan kebersamaan terhadap kumpulan atau kolektif yang lebih besar yang menitik beratkan mereka sebagai pertukaran bagi suatu kesetiaan. Dalam dimensi pertama ini, Jepun merupakan negara yang bersifat neutral dalam hal ini menurut Samovar. Menurut Hofstede Insight 2022, Jepun mendapat skor individualism 46 daripada 100 yang menunjukkan bahawa budaya Jepun lebih mendahulukan kepentingan kumpulan berbanding individu. Dimensi kedua, mengelak ketidakpastian. Dimensi kedua, pengelakan ketidakpastian merujuk kepada fenomena rentas budaya menerangkan bagaimana sesebuah masyarakat menangani dan bertindak terhadap ketidakpastian. Hofstede
2010 menyatakan bahawa setiap budaya mempunyai cara tersendiri dalam menangani kegelisahan yang timbul akibat ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi dalam negara. Lazimnya, negara yang mempunyai kadar pengelakan ketidakpastian yang tinggi memperhatikan undang-undang dan peraturan yang ketat bagi memastikan keadaan terkawal dan masyarakat tidak menerima kejutan yang memudaratkan. Pengelakan ketidakpastian yang tinggi dapat diperhatikan dalam budaya Jepun apabila negara tersebut mencatat skor 92%. Hal ini menunjukkan masyarakat Jepun amat tegas dalam mengelakkan ketidakpastian yang berkemungkinan berlaku dengan mengaplikasikan tindakan tertentu. Dimensi ketiga, jarak kuasa. Dimensi jarak kuasa juga bersifat dua pola sama ada mempunyai jarak kuasa yang tinggi ataupun rendah. Norden dan Singh 2016 menerangkan dimensi ini melalui pemahaman Hostif sendiri, iaitu sejauh mana anggota masyarakat bertindak terhadap penganggihan kuasa yang tidak sama rata. Penerimaan struktur hierarki dan penghormatan terhadap jawatan seseorang individu menunjukkan nilai jarak kuasa itu yang tinggi. Hal ini juga diukur apabila ia telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Manakala jarak kuasa yang rendah dikenal pasti apabila budaya tersebut enggan menerima ketidakadilan dalam masyarakat dan mempunyai penganggihan kuasa dan kemewahan yang seimbang di antara anggotanya. Salah satu tanda nilai ini ialah kesesamaan kadar pendapatan Jepun mempunyai jarak kuasa yang rendah menurut Hostif Insight 2020. Sementara itu, Bergil 2012 menyatakan skor yang dicatatkan menunjukkan budaya Jepun menghampiri skor purata dunia. Dimensi keempat, maskulin atau feminin. Dimensi maskulin dan feminin digunakan bagi menentukan kehendak masyarakat dalam sesebuah negara bagi mengukurkan pencapaian, perwiraan, ketegasan dan ganjaran materi bagi menunjukkan kejayaan. Negara yang memiliki kemaskulinan bermaksud negara yang mempunyai budaya yang memandang tinggi terhadap keupayaan bersaing, ketegasan, kedudukan kejaya, pengumpulan kemewahan. Feminin pula ialah budaya yang menghargai kesederhanaan, hubungan kemanusiaan dan kekeluargaan serta kualiti kehidupan. Jepun merupakan negara yang bersifat maskulin. Statistik daripada Hostif Insight 2022 menunjukkan Jepun mencapai skor 95%, iaitu satu tahap yang menunjukkan paras maskulin yang cukup tinggi. Manfaat dimensi Hostif dalam kajian budaya Jepun. Menerusi dimensi Hostif ini, karakter budaya Jepun dapat diamati dengan lebih mendalam. Budaya sesebuah negara juga dapat dibandingkan dengan negara Jepun bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan yang ada pada setiap negara. Hal ini membantu negara tersebut bagi merangka yang dapat memberi nilai tambah terhadap kualiti kehidupan masyarakat berdasarkan contoh realistik dan nyata. Kefahaman terhadap budaya juga membantu pelabur asing yang mahu menembusi pasaran Jepun yang luas. Budaya Jepun yang seimbang di antara individualisme dan kolektivisme. Di samping itu, pengelakan ketidakpastian yang tinggi menyebabkan negara tersebut giat dengan penyelidikan dan pembangunan. Kesimpulannya, budaya Jepun mempunyai keunikan yang tersendiri berbanding budaya-budaya lain di dunia yang dapat menjadi contoh bagi negara-negara membangun. Budaya Jepun lebih cenderung kepada kolektivisme dan jarak kuasa yang rendah di samping mempunyai pengelakan ketidakpastian dan tahap maskulin yang tinggi. Keteguhan jati diri dan ketabahan meneruskan kehidupan masyarakat Jepun membolehkan negara itu bangkit semula daripada kekalahan Perang Dunia Kedua yang menyebabkan kemelesetan ekonomi dan sumber manusia. Kemajuan yang dicapai oleh Jepun pada tahun 80-an membuatkan kerajaan Malaysia melaksanakan dasar pandang ke timur bagi mempelajari kejayaan negara Jepun sebagai negara industri dan pembuatan. Budaya kerja berdisiplin yang dipamerkan masyarakat Jepun menjadi teladan bagi pentadbiran awam Malaysia. Namun begitu,
Pengelakkan ketidakpastian yang tinggi dikenal pasti sebagai penyebab perubahan sukar untuk dilakukan di Jepun. Oleh itu, setiap dimensi ini perlu dikaji secara mendalam dengan membandingkan konteks negara agar Malaysia mendapat manfaat daripada kajian terhadap dimensi budaya. Sekian, terima kasih.